أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر الرب بالخير آمين يا رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan masa dan ruang waktu untuk kita berjumpa kembali dalam siri pengajian kita Kitab Mat'ul Badrain Majma'ul Bahrain, yang mana kita membicarakan topik berkaitan dengan iddah, ya, iddah. Sebelum tu mohon maaf, minggu lepas saya tak dapat hadir, sakit mata. Okeylah, Allah bagi sihat, jadi Allah bagi sakit, adil lah tu, ya. Sakit biasa-biasa tu okeylah, jangan sakit yang kronik-kronik, itu derita namanya, ya. Okay, alhamdulillah, kena sehari ke 2 hari okeylah balik. Baik. Saya hanya titis minyak zaitun dengan aimo, itu saja ubat dia. Minyak zaitun dan aimo, elok balik, putih balik, hilang gatal, hilang semua dengan izin Allah lah, ya. Tak pergi klinik pun, pergi beli aimo tu lah dekat farmasi. Baik. Muka surat 178, Kitab Ahkamul Iddah, baris dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 14 dari bawah. 14 baris dari bawah, kita mula dengan dan jikalau tu. Okey. Jadi kita dah mengaji 2 minggu lepas iddah bagi perempuan yang kematian suami. Habis. Okey, habis. Harap fahamlah. Okey. Hari ini kita sambung pula. Dan jikalau qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain, dan jikalau perempuan yang tiada kematian suaminya itu, maknanya dia ni suami tak mati, jadi cerai hidup lah kita panggil. Diceraikan dalam keadaan hidup, masih bernafas dan bernyawa. Okey. Sama ada dia terlantar ke tak terlantar ke, itu benda lain lah, tapi hidup. Jadi jikalau perempuan yang tiada kematian suaminya itu tiada bunting, dia tak mengandung. Okey, tiada bunting, dia tak mengandung, atau bunting dengan hamil yang tiada dibangsakan bagi sahibul iddah. Ada keadaan perempuan nampak mengandung, perut dia buncit. Nah, ni bukan hak jenis buncit macam laki-laki yang mengandung tak bersalin, tak. Dia kebiasaan ada pada mereka yang mempunyai fibroid. Fibroid di bahagian dalam rahim ataupun bahagian depan rahim. Kalau belakang rahim dia tak nampak sangat. Jadi bila fibroid tu membesar sampai besar biji kelapa, memang akan nampak buncit di perut.
Jadi orang akan anggap bahawa mengandung. Orang akan tengok, bini hang mengandung kan, tapi umur 50. Pening orang. Jadi suami nak lepaskan diri, dia kata, tak, bini aku kuat makan. Itu ya. Nak lepaskan diri. Sebenarnya dia ada penyakit fibroid. Jadi banyak keadaan, mungkin perempuan boleh rujuk Dr. Suraya lah ya, mungkin untuk hal-hal perempuan. Cuma apa yang saya belajar, ada kerana fibroid yang agak serius, terpaksa dibuat pembedahan untuk membuang. Dan ada kalanya terpaksa dibuang dengan rahim sekali, kalau fibroid itu membesar sehingga ke belakang rahim. Okey. Jadi ini juga memberi bentuk fizikal pada wanita tadi seolah-olah nampak mengandung. Ini yang maksud dalam kitab ni tulis. Okey, yang tak dibangsakan kepada sahibul iddah. Dia kata aku tak mengandung pun. Tapi pasal apa perut aku buncit? Sebab dia ada penyakit yang kita sebut sebagai fibroid, iaitu ketumbuhan yang wujud di dalam rahim. Dalam rahim ada dua ketumbuhan, satu dipanggil fibroid, yang kedua dipanggil polip. Kalau polip tu ketumbuhan di pangkal rahim. Ya, kalau fibroid tu di tengah dan luar. Kalau cyst pula di bahagian ovary. Ini hal perempuan lah. Tapi kami kena mengaji belaka. Hal lelaki, hal perempuan. Ya, sebab perawat memang kena mengaji lah. Okey, dia kata sini, padahal ia daripada perempuan yang mempunyai haid. Bini dia ni my period, tapi nampak mengandung. Period ada tapi mengandung. Maksudnya dia bukan mengandung yang semula jadi, tetapi mengandung dengan sebab pembesaran ketumbuhan di dalam rahim tadi yang kita sebut sebagai fibroid. Jelas Baik. Seperti bahawasanya sudah haid ia, dan jikalau sekali-sekali pun dan belum lagi sampai umur yang putus asa daripada haid, iaitu 62 tahun atas yang asahnya. Baik, kitab lama kajian ulama yang asah, pandangan ulama ni, pandangan ulama bukan sains period orang perempuan dia akan habis umur 62. Ini pandangan kaul yang paling asah. Ni kitab mana kitab sebut. Jadi siapa yang dia tak main period bawah pada 62, something wrong. Macam baru ni saya didatangi oleh seorang wanita umur 40-an tapi period tak main dah. Dia kata, Ustaz, adakah saya sudah menopause? Saya kata, umur berapa? 43. Saya kata, tak. Tapi dia kata, saya dah 3-4 bulan dah tak main period. Lalu saya kata tak apa, saya bagi dia pati delima, makan pati delima 2 sudu besar setiap malam sebelum tidur, jangan campur air. Dia pun makan. Lepas tu dalam seminggu ke 2 minggu dia beritahu saya balik, alhamdulillah periodnya datang semula. Jadi yang kitab tulis umur 62. Ni yang asah pada pandangan ulama. Okey. Jadi yang asah tu yang paling, kaul yang paling jelas, yang paling ramai ulama perubatan menyebut. Baik. Iaitu 62 tahun atas yang asahnya, dan kata kil, ada pula pandangan ulama kata 60 tahun dan kata kil 50 tahun. Maka iddahnya 3 quru. Jadi tuan-tuan, ayat dia habis pada itu. Maka iddahnya 3 quru. Dia menjawab persoalan jika tadi tau. Kita baca pada atas tu, dan jikalau perempuan yang tiada kematian suaminya itu tiada bunting atau bunting dengan hamil yang tiada dibangsakan bagi sahibul iddah, padahal ia daripada perempuan yang mempunyai haid, seperti bahawa sudah haid ia, dan jikalau sekali-sekalipun dan belum lagi sampai umur yang putus asa daripada haid, iaitu 62 tahun atas yang asahnya, dan katakil 60 tahun dan katakil 50 tahun, maka iddahnya 3 quru. Itulah jawapan dia.
Jadi perempuan yang diceraikan oleh suami yang hidup, dan dia masih datang period ataupun tak datang period tapi tak sampai umur, ambil paling bawah lah 50 tahun, maka eddahnya dikira sebagai 3 kali kuruk. Baik. Apa beza bulan hilaliah, komariah, kuruk ni? Kuruk ni tempoh persucian, kita akan lihat lepas ni, bagi seorang wanita yang sama ada dia mai haid ataupun dia tak datang haid, tapi umurnya bawah 50. So nak kira kuruk macam mana? Dia sebut di sini, maka kuruk itu suci yang antara 2 haid. Dia mai period, kering, mandi wajib, 1 kali suci. Kemudian mai period pula, kering, mandi wajib, 2 kali suci. Mai pula period, kering, mandi wajib, 3 kali suci. Itu dikira sebagai 3 kuruk. Jadi macam mana nak kira hak perempuan tak mai haid tadi? Kan, dia tak datang period. Sebab ada setengah-setengah perempuan yang macam saya sebutkan tadi, umur 43, tiba-tiba tak mai period. Bermaksud sistem hormon dalam badannya itu mungkin tak normal, tak stabil macam orang lain. Rawatan makanan sunnah yang paling bagus ialah buah delima, patinya yang telah dimasak. Patilah, pomegranate, bukan jus, pati. Jadi amalkan bagi siapa yang tak mai period, kalau dia umur 50 ke bawah, makan pati delima 2 sudu besar setiap malam sebelum tidur. Tu saja, 2 minggu makan, darah period akan mai balik. Itu hebatnya Allah ciptakan ar-rumman dalam buah-buahan yang Allah ciptakan untuk manfaat pada manusia yang manusia tak tahu. Ni kita belilah pil my period lah bagai semua kan. Sebenarnya dah Allah ciptakan benda itu je pun. Sangat mudah. Pati delima hasil daripada jus yang telah dimasak. Jadi dia punya komponen itu, gandaan itu lebih berkali ganda daripada jus. Sebab dia dah dimasak daripada jus jadi pekat. Mungkin 1 liter jus dimasak, mungkin jadi 500 ml, mungkin jadi 300 ml. Jadi 2 sudu cukup. Kalau nak ambil jus delima, mungkin kena ambil 1 liter. Contoh. Itu penawar bagi mereka yang tak datang period, yang belum sampai umur menopause. Jelas ya? Baik. Kaedah kedua, sebab masih berkaitan dengan benda ini, saya nak cerita sikit. Ada keadaan perempuan yang periodnya itu tidak mengikut bulan Islam, maka ia dikira sebagai period yang tidak teratur. Maksud bulan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni tuan-tuan, fitrah semula jadi kita, makhluk Tuhan, dia ada hubung kait dengan alam semesta. Bila Allah sebut waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu pakaian, maksudnya kita rehat lah. Itu kita kena faham, bermaksud malam tak boleh buat kerja, rehat. Bila malam kita buat kerja, kita lawan aturan Allah, maka penyakit mudah datang. Tu yang banyak jadi masalah. Bila bersukan malam, umur 4-50 dah mula penat, asma datang. Kenapa? Kerana kita menggerakkan anggota badan yang patut berehat waktu tersebut. Sebab tu beza. Baru ni mak mentua saya makan, duduk dengan saya seminggu.
Dia umur 87, elok, sihat elok ke, tak ada masalah apa, tak ada nyanyuk, tak ada apa, cuma tak boleh gerak patah paha. Dia kata pelik, dia kata dulu tak ada orang cerita darah tinggi, tak ada orang cerita kecil manis jantung, dulu tak ada. Orang tua dulu dia kata semua sihat. Lah ni macam-macam penyakit ada. Jadi salah satu faktor budaya hidup lah. Betul tak? Budaya hidup. Orang dulu malam rehat. Siapa pergi Brunei, pukul 10 tu polis letak senjata dah, tak payah jaga. Pukul 10 semua tutup di Brunei. Undang-undang kerajaan. Pukul 10 semua duduk kat rumah rehat. Tak ada kelab malam, tak ada apa. Kita 2-3 pagi kan jaga malam. Bukan qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini masalah. Jadi masalah itu menyebabkan sistem metabolisme tubuh badan kita ada masalah yang akhirnya penyakit datang. Okey? Ini masalah kita hari ini ya. Baik. Maka quru itu suci antara dua haid atau haid dengan nifas atau antara dua nifas. Maka jika ditalakkan dia pada masa tuhur, kalau suami tadi ceraikan bininya dalam keadaan bini suci, tuhur, dan tinggal masa tuhurnya sesuatu lepas iddahnya dengan masuk kepada haid yang ketiganya. Jadi katalah laki dah ceraikan dia, saya kena tulis bagi tuan-tuan faham ni. Ada marker tak ni? Oh, ketua kelas tak main Siapa-siapa bawa marker? Satu ada kat sini. Ni tak ada, ni ada ni. Ada satu pun dah uzur sangat dah. Baik. Tak apa. Ha? Main tak main. Sebab kalau saya tak tulis takut tak faham ayat dia tu. Ni permanent ke? Ni permanent. Nanya kalau permanent ni, tak boleh. Sekali saya tulis tak boleh padam dah. Bagi balik. Ni permanent marker. Dia kena whiteboard marker. Tak ada no? Tak ada orang bawa ni no? Tak apa dah. Yang tu tulis di kertas, di plastik boleh marker permanent tu. Baik. Okey, dengar bagi faham. Joyah diceraikan oleh suaminya Ramli. Ramli ceraikan Joyah pada hari ini 20 hari bulan 8 2024 bersamaan 15 hari bulan Safar 1445 Hijrah. Okey. Okey. 15 Safar ini Joyah tak main period lagi tuan-tuan. Sebab period Joyah main 20 bulan Safar. Saya kira ikut bulan Islam lah. Maksudnya Joyah bersih lah, suci. Jadi kiraan iddah Joyah tadi, dia akan start bila tarikh 20 hari bulan Safar nanti. Bila period pertama Joyah main, bukan main period tu kira start iddah tak, suci. Lepas kering dia mandi. Itu suci yang pertama. So bermula daripada tarikh iddah tu, tarikh period mai tu sampai dia mandi wajib satu kuruk. Satu kali suci. Jadi berapa lama tak tahu. Depend on berapa hari period dia tadi. Ada sehari semalam paling cepat, ada 3 hari 3 malam, ada 7 hari 7 malam, dan paling panjang hukum fiqh kata 15 hari 15 malam. Lepas tarikh itu sudah dikira sebagai darah istihadah. Okey. Lalu Joyah pun mandi. 20 hari bulan Rabiul Awal mai pula period kali kedua. Okey. Jadi Ramli ni suami dia tak ada apalah, habislah. Cuma yang duk menanti ni mungkin Samad. Samad duk standby nak ke Joyah. Duk tunggu tarikh Joyah habis. Jadi 20 hari bulan Rabiul Awal Joyah mai period kedua. Lalui period, kemudian mandi wajib.
habis 2 kuruk. Samat kira di kalender kuda dia 2 kuruk. Tunggu lagi 20 Rabiul Akhir. Okey. Jaya mai pula period kali ketiga. Okey, masa ni. Tuan-tuan kena buat nama Joya. Okey, kita buat 3 watak di sini. Watak yang pertama Ramli, suami dia. Ni husband. Samad, bujang menunggu. Sebab kena ada watak ni supaya tuan-tuan faham period ni. Hak ni standby, hak ni lepas dah. Okey. Jadi Ramli ni depa laki bini lah. Jadi pada tarikh hari ini 20 hari bulan 8, Jaya telah ditalakkan oleh Ramli dengan 1 talak, bercerai. Dan 15 Safar bulan Islam. Jaya my period setiap bulan Islam 20 hari bulan Safar. Ini regular. Maksudnya dia subuh, dia tak ada masalah penyakit semua. Periodnya on time. 20 hari bulan Islam, mai. 20 hari bulan Islam, mai. Jadi tarikh ni Joyah pun tak apalah, dah diceraikan, duduklah di rumah. Sampai tarikh 20 bulan Safar, dia mai period. Joyah pun datang period. Period Joyah ni 10 hari, normal. Bermaksud 30 hari bulan Safar, period kering. Kering, mandi. Mandi wajib. Dia pemusat belayak, dia buatlah namanya tu Rafa'al Hadasil Akbar ke benda ke, ikut sukaria lah. Dia mandi, baik. Sekarang proses ini ke sini, ni dikira dia mandi ni dia dah suci. Tempoh suci ni sampai tempoh 20 hari bulan Rabiul Awal dikira sekali suci, kuruk. Tunggu pula. Tunggu 20 Rabiul Awal, dia mai period pula. Dan sampai 30 Rabiul Awal, dia pun mandi wajib. Baru 2 kali kuruk, suci. Jadi dia kena tunggu sampai 20 hari bulan Rabiul Akhir. Dia mai period, kering 30. Maka 30 Rabiul Akhir ini, dia pun mandi wajib. Maka selesailah 3 kali suci. So lepas dia kering semua, dia pun standby sebab Samad nak masuk Minang. Nak beritahu kata tarikh yang Samad duk tunggu kat kalender kuda tu tercapai juga pada 30 Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 30 Rabiul Akhir. So kalau bulan Ogos, September, Oktober, November. So Nuri cuti sekolah. Cantik lah kan? Nuri cuti sekolah. Tu kisah dia lagu tu. Ya. Itu dia. Yalah, sebab bila cerai hidup ni biasanya adalah penggantinya tu. Begitu. Ya. Kalau dia jemput Ramli boleh datang, tak ada masalah. Ya. Bekas isi jemput Nuri ada berlaku. Mai aja, tak ada masalah. Dah dijemput. Baik. Jelasnya, faham? Maka lepas eddahnya dengan masuk pada haid yang keempat. Jadi habis di situ, dah kering semua 3 kali suci. Dan jika perempuan yang tiada kematian suaminya itu tiada mempunyai haid, baik, yang ni cerai tapi dia tak ada haid, seperti perempuan yang kecil yang belum lagi baligh, yang ni mungkin tak mungkin kot, ya,
atau perempuan yang besar yang tiada haid selama-lama umurnya. Ada kes tertentu yang Allah takdirkan pada dia tadi, sepanjang hidupnya tak pernah datang period. Ada. Saya ada satu murid saya sekolah dulu, dia tak pernah, waktu budak tu form 4, perempuan, dia tak pernah datang period. Sampai umur 25, 26. Baru my period. Ada berlaku macam tu ya. Dan belum lagi sampai umur yang putus asa daripada haid, atau perempuan yang mutahayyirah. Mutahayyirah ni dia keliru. Periodnya mai tak tentu hala. Sak tak mai sebulan tu 2-3 kali, dia pening, keliru, mutahayyirah. Dia berada dalam keadaan yang kita katakan dilema. Yang Allah nak takdirkan begitu ya, dia akan begitu. Atau perempuan yang sudah putus ia daripada haid, maka iddah sekaliannya itu 3 bulan hilaliyah. Maksudnya kira 3 bulan 10 hari lah standard. Lepas suami dia ceraikan dia. Baik. Ya. Lebih kurang 100 hari lah ya, lebih kurang. Ini bagi yang tak ada haid ataupun yang kanak-kanak atau perempuan yang biasa tapi tak pernah my period je. Mungkin diceraikan suami sebab tak mengandung kan, period tak ada. Biasanya kitaran tu tak normal lah, hormonnya something wrong. Baik. Kalau kita nak lihat seseorang itu untuk wanita sama ada dia subuh tak subuh, normal tak normal, dilihat kepada kuku sahaja, iaitu ada bentuk bulan sabit di pangkal kuku. Ya. Bentuk bulan sabit di pangkal kuku. Ni kuku ya, ni kuku kita. Tajam benar jari dia. Jadi ni pangkal kuku ada bentuk bulan sabit gitu. Biasa perempuan yang bentuk macam ni periodnya tak teratur. Hak yang dah menopause tak payah belek lah. Hak muda-muda ni boleh lah. Perempuan duk belek pun tak guna. Kadang-kadang mereka belek lebih pada yang tak nak ni. Allahuakbar. Dan okey. Suatu keajaiban Allah ciptakan kita ya. Bagi yang dah putus asa daripada haid, kebiasaannya memang akan nampak wajah atau bentuk bulan sabit itu akan wujud di kuku. Berbeza waktu kita nak darah, dia tak wujud sebab kita my period. Cuma yang ni kalau yang masih lagi muda tapi ada bentuk bulan sabit di pangkal kuku, itu maksudnya period tak teratur. Tak subur lah ya, kurang subur. Mungkin hormon problem. Okey. Okey. Bertenang. Tajuk ni nak buat macam mana banyak kena perempuan. Jadi kena sabarlah. Laki-laki dia gelak je, tak apa. 3 bulan hilaliyah. Ada soalan? Boleh tanya, tak nak masalah ya, jangan malu, tanya aja. Yang masih ada, cuba cek period, adakah ikut bulan Islam? Innalillah lah nak buat macam mana kan. Dan jikalau kurang sekalipun, ya, jika muwafaqah talaknya itu atas awal bulan, maka jika ditalaknya pada pertengahan bulan, maka kemudian daripadanya 2 bulan dan yang pecahnya 30 hari daripada bulan yang keempatnya. Jadi yang dikira 3 bulan tadi, dia kena ikut bulan Islam 30 hari. Okay. Baik. Saya nak mengajar satu kaedah urutan di perut betih untuk lancarkan period bagi mereka yang mempunyai darah period yang tak teratur. Ambil ilmu ni. Dalam badan kita ada 2 jantung. Satu jantung kat sini yang tugasnya lebih kepada pinggang ke atas, aliran darah. Jantung yang kedua terletak di
perut betis, yang tugasnya lebih kepada pinggang ke bawah. Okey. Ini ilmu perubatan. Bagi wanita-wanita yang ada masalah darah haid yang tak teratur, yang sat mai, sat tak mai, berbagai semua, baik, kaedahnya begini, tuan-tuan lihat. Dalam YouTube, video saya dilihat oleh 15,000 lebih tontonan view tajuk ni. Sebab benda ini hanya dapat secara talaki, guru ke guru, dan saya tak boleh nak menulis kerana agak susah nak tulis. Dia kena tunjuk cara, demonstrasi. Dan ramai yang dah buat haidnya kembali normal macam biasa. So bila haid normal, darah kotor kalau habis, tuan-tuan perempuan sihat, tuan-tuan tak sihat, perempuan sihat. Okey, baik. Hari pertama period, pada hari pertama period, kita lakukan urutan di perut betis. Kita angkat kaki kita macam ni, ya. Ya. Okey. Nampak? Angkat. Okey, ilmu lah. Sangat berkesan. Angkat. Ni perut betis kita, ya. Okey, nombor perempuan tu. Jadi, yang pertama kita kena sapu minyak lah. Kerana kalau tak sapu minyak, bila kita urut lagi dengan bulu roma ada, memang sakit lah. Jadi ambil minyak zaitun, sapu, kemudian kita kelar menggunakan ibu jari. Kelar macam saya buat ni. 1, 2, 3, kelar macam kita kelar ikan tu. 4, kita urut ni, kelar ni sampai berterusan, perlahan-lahan sampai tumit. Sampai sini. Okey. Habis kita turunkan kaki dan kita tukar. Tukar kaki kanan, kaki kiri, sapu minyak zaitun dan kelar guna ibu jari. Buat bagi kena semua sampai bawah. Sampai bawah ni. Habis tu diri macam ni, darah akan keluar sampai basah pad on the first day, dan rahim akan suci macam nak darah balik. Ini dipanggil proses penyucian rahim. Kaedah alternatif atau kaedah Tibun Nabawi, tak perlu makan ubat, tak perlu urut, tak perlu apa. Okey? Jadi macam nak darah balik. Hari pertama je. Hari pertama period. Ya? Shh. Kaedah yang sama. Hari pertama period, lakukan urutan di perut betis. Hari pertama period. Hari pertama tu buat hari tu je lah. Sebelah menyebelah. Banyak kali juga tu sebab kita kena ni. Kan, kita kena kelar itu. Pastikan kena semua. Jangan bagi ada jarak. Itu kaedahnya. Sangat membantu. Okey, ada soalan yang tu tadi? Ya. Kena buat diri sendiri. Suami buat tak jadi. Jadi kot lain. Jam. Kita kena buat sendiri. Buatlah lagu mana pun. Itu antara kaedah urutan. Dipanggil urutan di perut betis untuk lancarkan period. Boleh tengok di YouTube. Type je tajuk tu. Urutan di perut betis, akan keluar video saya lah. Yang saya buat pertunjukan ataupun demo di kursus-kursus perawatan saya buat. Okey, jelas boleh lah. Itu ilmu yang tak dapat dalam buku tulis. Susah nak tulis. Sambung. Maka jika datang haid segala perempuan yang tersebut. Okey.
Yang kita cerita tadi lah, yang tak datang period tiba-tiba datang, dalam tempoh 3 bulan yang tersebut itu, wajib atasnya bereddah dengan 3 kuruk. Yakni berpindah ia kepada kuruk. Jadi kita sembang perempuan yang tak main period, tiba-tiba waktu eddah tu main period. Tiba-tiba, setelah bersekian lama, maka dia kena pindah status daripada 3 hilaliyah kepada 3 kuruk. Rugi sikit je. Okay? Boleh jadi ada lah kot, boleh jadi ada. Daripada ikut bulan tu kepada ikut suci sebab dia main period waktu tu. Okay? Dan wajib atasnya beriddah dengan 3 kuruk, yakni berpindah ia kepada kuruk, dan jikalau datang haid segala perempuan yang beriddah yang tersebut itu, kemudian daripada selesai 3 bulan yang tersebut, tiada wajib atasnya beriddah dengan kuruk. Ya. Okey. Tak. Kalau kes ni dia masuk kes yang tadi, hilaliyah. Dia macam ni lah. Kalau my period 3 tahun sekali dan kita nak kira 3 tahun itu sebagai tempoh eddah, nanya kawan tu. Nanya kesamat ni menunggu. Habis kalender kuda buang, main kalender baru kira lagi. Tak boleh nanya kesamat tuan-tuan, tak boleh. Jadi kena ikut hilaliyah. Tak boleh ikut kuruk. Sebab dia main period 3 tahun sekali. Betul lah main juga tu, kalau tak main, tu penting urutan tadi. Ada? Urutan tu dia betulkan balik. Dalaman wanita. Dan hak yang menopause ni, kalau tak cukup umur 50, katalah yang sekarang yang ada depan saya ni, perempuan rasa aku dah menopause tapi umur 50, cuba urut perut betih. Silat-silat bulan main period. Sebab umur tu yang kita sebut tadi, yang asah tu 62. Maksudnya kita masih lagi dikira sebagai awet muda lah. Cuba try buat. Nak praktik ilmu Ustaz Syaidan bagi hari ni kan, baliklah bilik duduk seorang, ambil kerusi, angkat kaki, selak, buh minyak zaitun, serap. Baik. Apa hikmah ataupun kita sebut sebagai justifikasi? Macam Datin tanya ni, kenapa tak boleh tunduk? Kaki kena angkat. Dia begini ya, usia kita setengah-setengah orang, bila tunduk terlalu lama, dia akan jadi pening. Kita nak tarik darah tu turun ke bawah keluar, nak buang darah kotor tu keluar. Tuan faham ya? Apabila kita tunduk, darah tadi dia tersekat nak keluar, nak turun dengan lancar. Darah kotor tu. Okey, itu sebab kita tak perlu tunduk sangat, angkat kaki atas tempat yang selesa. Okey, tak perlu tunduk. Kan tunduk sembam jatuh, nanya kes lain pula berlaku. Tak boleh. Dia kena buat macam saya buat tadi. Okey. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, nombor 1 kecil. Nombor 1 dalam kurungan tu, keterangan dia ada di sebelah kiri kitab dia. Qauluhu, yang lain daripada perempuan yang putus asa daripada haidnya. Adapun perempuan yang putus asa daripada haid, jika ia berkahwin suami yang lain, maka hukumnya demikian jua kerana sudah selesai iddahnya pada zahir serta bergantung hak suami dengan dia. Dan jika tiada berkahwin kemudian daripada 3 bulan itu akan suami yang lain, maka bahawasanya bereddah ia dengan kuruk kerana nyata bahawasanya tiada putus asa daripada haid. Itu sekadar keterangan. Dia nak bagi tahu secara kesimpulan, secara rumusan, bagi tuan-tuan faham. Perempuan yang diceraikan suami,
kalau ada period 3 kali suci. Ingat tu. Tak ada period 3 bulan 10 hari lebih kurang. 3 bulan hilaliah. Okay, ini secara umum. Adapun kes-kes yang kita sebut tadi, kes-kes yang terpencil. Yang main period 3 tahun sekali, yang main period seumur hidup sekali, itu kes-kes yang terpencil. Dia kena ikut kaedah hilaliah, bukan kuruk. Yang kuruk ni untuk yang datang period. Kalau masalah period tadi, saya dah ajar cara mengatasinya. Sama ada kita makan pati delima setiap malam sebelum tidur 2 sudu besar dan lakukan urutan di perut betis untuk melancarkan period dan untuk kosongkan rahim, cuci rahim. Untuk tua kata cuci rahim. Pada yang lain daripada perempuan yang putus asa daripada haidnya. Baik. Okey, saya nak berhenti kat sini. Okay, saya nak berhenti kat sini. Kita akan sambung bermula tu. Ada hajat daripada mami kita, dia tak main ya. Mami Parosnah. Dia akan menjalani pembedahan matanya hari ni ke? Pagi ni. Oh Allah, hai. Kawan dah sakit nak operate, siap bagi putih jala lagi. Kita akan baca doa selamat khusus untuk dia dan umum untuk tuan-tuan dan perempuan semualah yang ada penyakit, yang ada masalah kesihatan. Kita doa mudah-mudahan 15 Safar ni Allah bagi kesihatan yang baik pada kita semua nah. Ya, sebab ramai yang tak sihat saya dengar. Semenjak banyak ramai, itu adalah signal ya. Ingat ya tuan-tuan, signal yang Allah hint dekat kita untuk kita lebih insaf, lebih ingat pada dia. Sebab itu Allah bagi kita sakit. Sebab jarang manusia sihat ni dia ingat pada Allah tu sentiasa. Tapi kalau sakit tu, mulut tu sentiasa sebut Allah ya. Allah manjang kat mulut. Sakit puan, sakit Allah. Allah juga tu ya. Allah sebut. Ya. Lupa ya. Allah hai. Esok malam ni. Malam ni tuan-tuan perempuan yang nak berhijrah musafir ke Batam ya. So bagi ahli-ahli baru kelab kalori ini, antara yang meronokkan dalam kelab ni ialah jalan lah. Jalan dengan makan. Balik itu pakat sakit belakang, itu masalah. Makan macam-macam. Rehlah lah. Kita sebut bahasa yang lebih seronok dan boleh KBI gunakan term rehlah lepas ni. Sebab duk tulis dalam grup trip. Jadi tuan-tuan ubah rehlah. Kerana term trip dan rehlah berbeza. Trip ni berjalan seronok. Rehlah tak. Rehlah berjalan redha Allah. Dia bukan setakat kita berjalan, lihat keindahan, tapi di sana ada pengisian qiyamul lail, ada zikir-zikir, ada selawat. Itu dipanggil rehlah atau musafir nah. So saya rasa lebih nampak Islamik dan lebih nampak sesuai dengan golongan veteran. Ya. Jadi kita doa sama-sama agar perjalanan esok selamat pergi dan balik dan semua dipermudahkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdina ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il kharafil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas
العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وواسعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.